Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanari Ibrahim. Tumpuan berita, berkuat kuasa 1 Ogos depan, kemasukan ke Muzium Budaya Borneo BCM akan dikenakan cas atau bayaran tiket kepada setiap pengunjung. Menurut Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, ia bagi menampung sebahagian daripada kos penyelenggaraan muzium tersebut. Mereka telah kerajaan negeri, kabinet telah bersetuju untuk bayaran masuk ditetapkan bermula daripada 1 hari bulan Ogos 2022. Jadi Jabatan Muzium Sarawak akan mengenakan bayaran tiket untuk masuk ke Borneo Cultures Museum dan juga bayaran bagi penggunaan fasiliti-fasiliti lain seperti auditorium, bilik serbaguna, ruang pameran sementara dan juga kemudahan-kemudahan yang lain. Karena dalam bangunan yang agak besar ini kita mempunyai banyak kemudahan-kemudahan yang lain, termasuk auditorium inilah yang boleh juga digunakan, saya percaya, untuk sewaan. Ya. Beliau berkata demikian semasa sidang media kadar bayaran tiket kemasukan dan penggunaan fasiliti Muzium Budaya Borneo pada Isnin. Bayaran mengikut kategori dan umur itu bermula serendah RM5 untuk mana-mana pelajar yang mempunyai kad ID pelajar serta remaja 13 hingga 17 tahun. Manakala kadar tertinggi RM50 kepada pengunjung dewasa berusia 18 hingga 60 tahun warga negara asing. Bagi kanak-kanak 12 tahun dan ke bawah serta semua golongan orang kurang upaya OKU pula tiada bayaran dikenakan. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Karim menambah, sejak BCM beroperasi 5 bulan lalu, pihak muzium telah merekodkan sejumlah 350,000 pengunjung dengan purata 1,500 pengunjung sehari di mana kemasukan adalah percuma. RM5. Kategori ketiga, kategori dewasa yang berumur 18 sehingga ke 60 tahun. 18 to 60 ya. Untuk orang Sarawak RM10. Untuk orang Malaysia bukan orang Sarawak RM20 dan bukan warga negara, orang lain-lain daripada negara lain RM50. Kategori yang keempat, warga emas. Warga emas adalah mereka yang berumur 61 tahun ke atas. Untuk orang Sarawak RM5. Untuk warga negara bukan orang Sarawak RM10 dan bukan warga negara, orang luar, RM25. Kategori. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak memperkenalkan perkhidmatan bas hidrogen secara percuma sejak Januari 2020 bagi memberi pendedahan kepada rakyat mengenai kelestarian teknologi hijau. Ke arah itu, Kementerian Pengangkutan Sarawak menitik beratkan pelbagai aspek bagi menjamin keselamatan pengguna dengan kekerapan menjalankan operasi percubaan ke atas bas bebas karbon itu. Wartawan kami Leah Amira berkongsi laporan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin bersama Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kuching yang baru, Xing Weiping, telah meninjau pengoperasian bas hidrogen di Kuching pada Isnin. Menurut Datuk Seri Lee, tinjauan tersebut dilakukan bagi memastikan perkhidmatan bas percuma yang disediakan oleh Kerajaan Sarawak itu beroperasi dalam keadaan terbaik, selamat digunakan serta mematuhi piawaian operasi yang ditetapkan. Saya juga turut berpeluang bersama-sama dalam operasi tersebut sambil merasai sendiri pengalaman menaiki bas hidrogen yang merupakan mercu tanda kebanggaan rakyat di negeri ini. Jadi saya nak tahu keadaan selepas kita menjalankan percubaan iaitu hampir 3 tahun. Bulan November 2019 kita sudah bermula sehingga hari ini. Bas yang kita guna pakai selama ini jaraknya telah pun melebihi 58,000 kilometer sudah. Tapi nampaknya bas ini tak ada apa-apa masalah yang besar. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual selepas selesai menaiki bas bebas karbon itu. Dalam masa sama, Datuk Seri Lee memuji keupayaan juruteknik tempatan sedia ada kerana dapat mengekalkan keselamatan, kualiti dan kebolegharapan perkhidmatan bas tersebut tanpa mendapat bantuan juruteknik dari China sepanjang negara dilanda pandemik COVID-19 sebelum ini.
Konsul Jeneral Zing Wei-ping juga tidak ketinggalan menyatakan perasaan beliau sebagai penumpang yang ternyata melebihi jangkaannya apabila beliau mendapat keselesaan serta ketenangan sepanjang perjalanan selama kira-kira 50 minit itu. Saya juga tidak melepaskan peluang menikmati perjalanan sepanjang laluan lingkaran warisan pusat bandar. Sepanjang saya berada di sini, saya berasa selamat, saya berasa kagum melihat keindahan Kuching Sarawak dan juga saya berasa sangat teruja sebagai anak Sarawak kerana bagi saya ini adalah salah satu bukti kesungguhan kerajaan Sarawak dalam melaksanakan dasar tenaga diperbaharui. Sebenarnya rakyat di Kuching ni sangat bertua. Ada khas bas yang moden ni yang menggunakan hidrogen ni, percuma mereka boleh cuba menggunakannya. Jadi saya berharaplah lebih ramai orang di Kuching ini akan menggunakan bas hidrogen ini. Sudah jalan 3 tahun, nampaknya memang selamat, yang memang selesa. Lebih elok sendiri cuba menggunakannya dan akan tahu keadaannya lah. Sekian laporan saya, Lia Amira bersama juru video Syamsul untuk Buletin UKAS. Ke perkembangan di Betong, Karnival Kerjaya Wanita Sarawak 2022 merupakan inisiatif Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak melalui Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak ke arah memperkasa serta meningkatkan penglibatan dan penyertaan wanita dalam aktiviti dan peluang ekonomi. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Muhammad Razif Sitam berkata, karnival ini adalah sebagai landasan bagi menghubungkan wanita khasnya dengan pelbagai pihak dari agensi kerajaan dan industri untuk mendapatkan perkhidmatan, memperoleh peluang pekerjaan dan seterusnya dapat menjana pendapatan. Tambahnya, walaupun karnival ini hanya diadakan selama 2 hari, maklum balas dari masyarakat setempat yang sudi mengunjungi karnival ini akan digunakan sebagai landasan pengolahan inisiatif di kementeriannya dan agensi-agensi di bawahnya. Berucap semasa menyempurnakan Majlis Penangguhan Karnival Kerjaya Wanita Sarawak 2022, Siri 3 di Betong pada Ahad, beliau berharap agar karnival ini menjadi pintu rezeki dan platform membina kerjaya baru serta kehidupan yang lebih berkualiti. Seramai 135 orang peserta terlibat dalam karnival selama 2 hari itu. Manakala di Bau, Jawatankuasa B. Giang telah menganjurkan Majlis Penyampaian Bantuan Wang Ehsan kepada 96 orang warga emas dan golongan orang kurang upaya OKU bertempat di Dewan Serbaguna Kampung Tanjung Poting pada Ahad. Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Jineb. Semasa berucap, Datuk Henry memberitahu bantuan tersebut bagi meringankan beban golongan berkenaan yang terkesan selepas pandemik COVID-19. Tambahnya, pelajar yang cemerlang dalam akademik juga akan turut diberi bantuan pada September depan. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Dudong, Datuk Seri Tiong King Sing, menyatakan kesediaan untuk membantu dari segi keperluan rakyat di kawasan Sibujaya, khasnya keperluan Sekolah Kebangsaan SK Sibujaya. Beliau dalam pada itu memohon kerjasama erat antara ibu bapa dengan pihak pentadbir sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG bagi menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan anak-anak murid di sekolah berkenaan. Selain itu, beliau yang juga Ahli Parlimen Bintulu juga berharap Exco PIBG SK Sibujaya yang akan dipilih bagi sesi 2022-2024 dapat menjalankan tugas dengan baik, membawa kecemerlangan kepada SK Sibujaya. Datuk Seri Tiong berkata demikian semasa hadir menyempurnakan Mesyuarat Agong PIBG dan Hari Permuafakatan 2022 di SK Sibujaya pada Sabtu. Beliau kemudiannya meluluskan geran berjumlah RM200,000 untuk PIBG sekolah itu bagi tahun 2022 dan geran berjumlah RM100,000 bagi tahun 2023. Paparan berikutnya mengenai kerjasama Jabatan Mufti Negeri Sarawak, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS dalam menjayakan program Daurah Fikiah Panduan Solat Pesakit Negeri Sarawak 1443 Hijrah 2022. Menurut Mufti Negeri Sarawak Datuk Kipli Yassin, Daurah Fikiah merupakan satu kelompok yang membincangkan mengenai ilmu fiqh atau ilmu ibadah dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Bila Jabatan Mufti Sarawak menganjurkan daurah fiqhiyah yang bertajuk khusus untuk salat pesakit ini, salah satu agenda penting ialah bila kita banyak menerima pertanyaan ni, Jabatan Mufti banyak sebenarnya menerima pertanyaan daripada rakan-rakan kita sendirilah, umat Islam dan sebagainya. Apabila mereka berada dalam masalah, ada masalah sakit dan sebagainya, soalan ini banyak dikemukakan sebab kita tahu tuntutan syara bagaimanapun keadaan kita, solat itu adalah merupakan wajib yang perlu dilaksanakan. Cuma dalam Islam
Di sana ada kelonggaran-kelonggaran dalam bentuk yang diberikan. Tak boleh semayang berdiri, boleh semayang duduk. I think kita dah discuss tadi, ya. Bagaimana dalam kepanduan itu ada disebut, bagaimana sehingga kita boleh gunakan salat itu dalam keadaan menggunakan kelopak mata. Yang dalam keadaan itu kita dalam keadaan sakit, malah kita dalam perjalanan, dalam kapal terbang, semua kita boleh salat. Kita berada di lautan, kita boleh salat. Dalam Islam dia sangat ada flexibility. Dalam keadaan itu, bagaimana cuma dia wajib dilaksanakan, tetapi ada ruang-ruang rukhsah yang disebutkan di situ, iaitu keringanan, kelonggaran, kemudahan yang diberikan oleh syarak untuk memastikan kita melaksanakan perintah dan tuntutan Allah Azza wa Jalla. Beliau berucap demikian di Majlis Penangguhan Program Daurah Fikiah Panduan Solat Pesakit Negeri Sarawak 1443 Hijrah 2022 di Hospital Umum Sarawak pada Isnin. Dalam pada itu, beliau turut mengucapkan terima kasih kepada peserta yang hadir, khususnya kaki tangan Hospital Umum Sarawak sebagai pemudah cara kepada pesakit-pesakit yang memerlukan sokongan moral serta dapat membantu dari segi memberi panduan solat kepada pesakit-pesakit. Selanjutnya, kenaikan harga barangan di pasaran ketika ini terus memberi kesan ketara kepada rakyat di negara ini termasuk di Sarawak. Lantaran itu, rakyat di sini meminta kerajaan Sarawak bertindak pantas dalam menangani isu keselamatan makanan kerana percaya langkah itu dapat membantu dalam mengurangkan kebergantungan terhadap makanan import dari luar sekaligus dapat mengawal kenaikan harga barang. Untuk rekod, pada tahun 2021, Sarawak terpaksa mengimport sebanyak 145,468 tan metrik beras yang bernilai keseluruhan 387 juta ringgit. Sebagai negeri terbesar dalam Malaysia, Sarawak mempunyai banyak kawasan yang boleh dimajukan sebagai pusat pengeluaran bahan makanan. Wartawan UKAS telah turun padang menemu bual beberapa orang awam bagi mendapatkan pandangan rakyat mengenai isu berkenaan yang semakin dibimbangi rakyat ketika ini. Menurut salah seorang pekerja swasta, Muhammad Raziz Najir, kenaikan harga barang masa kini menampakkan ketidakseimbangan antara kos sara hidup dengan pendapatan rakyat. Saya sebagai rakyat yang mengharapkan bantuan daripada kerajaan, berharap agar pihak kerajaan memandang tinggi berkenaan dengan aduan serta kekangan yang dihadapi oleh rakyat. Sebagai contoh, harga barang keperluan yang kian meningkat dan bagi pendapat saya, tidak semua rakyat Sarawak mampu untuk menampung kenaikan harga barang, terutamanya kenaikan harga barang mentah masa kini. Kami sebagai rakyat Sarawak berharap agar kerajaan Sarawak peka kepada seorang rakyat. Seorang lagi kaki tangan swasta, Awang Jahadin Awang Idris pula berkata, kerajaan seharusnya memberi penekanan terhadap sektor perdagangan dan pengeluaran makanan di Sarawak. Bagi pendapat saya, pihak kerajaan Sarawak seharusnya mempergiatkan lagi industri perdagangan di negeri Sarawak. Sarawak mempunyai keluasan negeri yang terbesar di Malaysia dan banyak lagi kawasan-kawasan yang berpotensi dan masih lagi belum diterokai. Kerajaan juga seharusnya mungkin boleh menekankan lagi sektor perdagangan dan pengeluaran makanan. Juga saya percaya Sarawak boleh menjadi pengeluar import dan ekspor yang terbesar seperti negara-negara yang lain. Turut senada, Esner Nala yang mengharapkan agar kerajaan Sarawak bertindak segera mencari langkah proaktif bagi membendung isu kenaikan harga barang agar tidak berterusan memberi kesan kepada rakyat. Saya sebagai rakyat Sarawak berharap agar pihak kerajaan bertindak dengan lebih pantas untuk membendung isu ini supaya rakyat tidak rasa terkesan dengan isu berkenaan. Dan saya percaya bahawa Sarawak kaya dengan hasil bahan mentah dan tidak mustahil untuk Sarawak satu hari nanti akan maju seperti negeri ataupun negara-negara yang lain. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.